Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bila sebut Atatürk, orang akan bincang tentang mayat Atatürk, bumi tak terima. Itulah kita. Tapi sedarkah kita ada satu sisi baik Atatürk? Satu yang saya nampak. Saya tak kata dia baik, saya sebut sisi baik. Kalau tuan-tuan baca sejarah dia memang zalim lah. Ada undang-undang topi. Tudung tak boleh pakai. Tapi kalau nak pakai tudung juga boleh, dengan syarat pakai skirt. Ni undang-undang dia. Ni memang undang-undang dia. Okey. Azan dalam bahasa Turki dan sebagainya. Memang dia zalim dan memang dia kejam, kita tak nafi. Tapi saya punya style. Sahabat-sahabat saya yang biasa dengan saya ni, orang muda dia tahu style saya. Saya lebih kepada suka kaji dua sisi. Siapa pun orang tu. Jadi sisi baik Atatürk yang saya nampak, bila Atatürk naik di Turki. Masa Atatürk naik, berapa ramai orang Islam sokong dia. Libya awal ke sokong Hasan sebab dia kena teruk dengan temannya. Masa tu Mak sebut Syed Nursi Badi'un Zaman peringkat awal sokong dia. Tapi akhirnya Syed Nursi tersedar benda tu, yang akhirnya dia ni lah. Masa saya cerita pasal Atatürk ni tahun lepas bulan 1 26 bulan 1 2018, saya sebut pasal Atatürk. Saya kata apa, kadang-kadang bila sebuah kerajaan itu sangat korup, sangat teruk, sangat melampau, kita jangan cepat sangat nak hukum dia. Sebab kadang-kadang selalunya dalam negara Islam yang menggantikan tu mesti lagi teruk. Saya sebut 26 Januari 2018. Sebab saya baca sejarah yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Turki, yang berlaku di Mesir dalam zaman Al-Sisi, yang berlaku di Iraq Saddam Hussein, Nuri Maliki. Tuan ingat? Daripada sejarah itu saya sebut. Saya kata kita takut nanti yang ganti itu lagi teruk daripada yang digantikan. Saya sebut macam tu. Orang kata ke saya ini, maaf sebutlah dalam masjid, saya minta maaf. Saya ni apa, B kerajaan, baru kerajaan lah masa tu. Orang kata sini Barisan Nasional. Masa tu belum pilihan raya. Bila saya kata macam tu, orang kata dia ni Ustaz BN rupanya. Geng Najib orang kata ke saya lah kan. Teruk saya kena. Tapi bila orang ambil ceramah saya tu, orang pasang hari ni, orang kata apa? Ni geng PH ni, geng DAP. Nampak ada fitnah akhir zaman. Sedangkan saya sebut based on rentetan je. Terpulang lah nak pasang kat mana. Okay. Tapi itu yang berlaku dalam sejarah negara Islam. Di mana dan bila pun. Tuan-tuan baca Saddam Hussein jatuh, naik. Selepas tu lagi teruk. Bila jatuh Hosni Mubarak, interval sahaja untuk gelap mata saja dia penaikkan Dr. Morsi. Kemudian Dr. Morsi dijatuhkan, naik lagi teruk. Okay. Libya apa jadi sekarang? Okay. Syria belum tentu lagi. Okay. Tunisia apa jadi sekarang? Baik Atatürk tuan-tuan, yang saya nampak sisi baik dia, bukan saya kata dia baik. Bila dia naik, dia tak berperangai macam orang Arab, raja-raja Arab yang berebut-rebut nak jadi raja. Baik Saud, baik di Bahrain, Jordan, UAE, semua ni yang berebut-rebut nak jadi raja. Instead of dia establish monarki di Uthmaniyah di Turki, dia naik, dia establish demokrasi, dia meletakkan diri dia presiden. Betul tak? Okey, baik. Kat mana yang baik dia Ustaz? Oleh kerana Atatürk tak jadi raja, hari ini dunia boleh jumpa Erdogan. Kalau Atatürk letak diri dia raja, hari ini yang merintah Turki adalah anak cucu dia yang macam dia. Itu sisi baik. Mungkin sisi baik dia. Mungkin wa makru wa makrullah wallahu khairul makirin. Dia merancang, mungkin dia rasa presiden lagi kemah. Tapi Tuhan campakkan hati dia suruh jadi presiden. Yang akhirnya, siapa sangka tuan-tuan, Turki ni sekular, duduk dalam perlembagaan. Betul tak? Yang pernah pergi Turki dia tahu. Sekular bukan cakap mulut, dalam perlembagaan dia. Siapa sangka negara macam tu boleh naik keislaman dan macam hari ni, pemimpin Islam sampai macam hari ni. Walaupun adalah isu orang kata Turki ni NATO dan sebagainya, ada juga isu dalam perbincangan politik. Saya tak nafi benda tu. Tapi atas mata zahir kita nampak, weh hebat. Siapa sangka sekular ni. Okay. Tapi manusia merancang, Allah Ta'ala merancang. Perancangan Allah yang terbaik. Macam Amerika buat ICBMS lah, Intercontinental Ballistic Missile System, peluru berpandu yang akan dihantar ke negara-negara Islam kalau berlaku perang dunia. ICBMS ni kebolehannya boleh pergi 10,000 km sejam. Bukan 10 jam, 10,000 km jauh dalam tempoh less than 30 minit. So dia nak perang kita tak perlu naik basikal macam Jepun dulu dah.
Dia tekan satu button, sampai. Di fitnah akhir zaman. Tapi dia kena store dia punya IC BMS itu dekat tempat-tempat tertentu. Basically dekat keliling negara dia lah. Yang dia perlukan banyak air suling untuk preserve benda tu daripada self explode. Sekarang dunia ada krisis air bersih. So kalau kurang air bersih, dia akan self explode dekat negara dia sendiri. So kalau tu kata manusia merancang, Allah Ta'ala merancang. Perancangan Allah terbaik. Islam masuk dalam perjuangan Islam, kita tak akan rugi. Menang kita dapat kuasa, mati kita dapat syurga. Tak pernah rugi dalam perjuangan Islam. Tapi saya punya pemahaman, perjuangan Islam saya tak sempitkan politik saja. Tuan-tuan yang jadi guru di sekolah, jadi tauke-tauke kilang, engineer di kilang ke, chef tukang masak ke, siapa pun tuan-tuan membawa panji Islam. Chef, dia pastikan makanan dia bersih untuk anak-anak masa dia makan. Okay. Guru-guru ajak matematik sains, dia pastikan anak-anak dia pandai. Tuan-tuan yang di kilang jadi bos ke apakah, pastikan pekerja-pekerja semayang dan sebagainya. Setiap orang dia melalui perjuangan agama dalam hidup dia. Kita tak boleh nafikan perjuangan orang lain. Ya. Siapa kita nak kata kita saja berjuang? Orang lain pun berjuang. Kalau kita nak compare diri kita dengan Tok Siak masjid, kita kalah. Sebelum imam sampai, Tok Siak sampai dulu. Siak masjid kan. Ustaz-ustaz penceramah, Tok Imam kadang-kadang peduli tak dengan tai cicak di lantai? Siapa yang nampak? Tok Siak masjid. Sebab tu kita tak boleh merendahkan orang lain. Kita nak compare diri kita dengan abang-abang Tenaga Nasional Berhad TNB yang pasang lampu-lampu jalan ni. Kita kalah. Dia menerangi jalan-jalan kita untuk ke masjid, menerangi jalan-jalan kita, memudahkan urusan kita. Kita kalah lama dah. Kita nak compare kita dengan tukang-tukang cuci di Masjidil Haram. Kita kalah. Istiqamah dia kepada menjaga rumah Allah. Jadi kita menghormatilah tuan-tuan, masing-masing punya cara dan kaedah berjuang. Dulu orang dulu berjuang dengan penulisan. Tuan-tuan baca buku-buku Pak Saku, Putera Gunung Tahan, Anak Mak Lela Gila kan, untuk kemerdekaan Melayu kan. Di Pakistan ada penyair Muhammad Iqbal yang membantu kemerdekaan Pakistan dengan penulisan dia. Okay, hari ni penulisan memisahkan kita. Dulu penulisan menyatukan kita. Tuan-tuan. Jadi setiap orang ada cara dan kaedah dia. Okay. Begitu juga penceramah. Ada yang dia main dengan lawak, ada main dengan teriak, ada main dengan serius. Macam-macam kaedah lah hari ni. Okay. Sebab itulah Piramli buat gambar musang berjanggut. Ini undang-undang Kanda yang bikin, Kanda boleh ubah. Musang berjanggut, menteri nikah kahwin. Dulu masa berlaku revolusi Iran, kemudian berlaku pengkayaan teknologi Iran. Saya tak silap saya 2-3 pengkaji politik pernah sebut benda ni. Duduk dalam catatan sejarah. Saya bukan Syiah, tapi berlaku pengkayaan teknologi senjata Iran. Bila kita tak boleh buat senjata untuk lawan dengan mereka, cukup dengan kita buat remote control untuk hack senjata mereka. Ini idea siapa? Ini idea Erbakan yang dia bagi kepada Giorgiani, Menteri Pertahanan Iran masa tu. Sebab tu Iran mengkayakan teknologi hacking system. Kita ingat dalam zaman pasca revolusi, berapa banyak helikopter Amerika jatuh. Masa tu orang yang Syiah dia kata, tengok kehebatan Syiah, Allah Ta'ala tolong. Orang Syiah dia kata macam tu. Orang yang Syiah dia akan cakap macam tu. Macam-macam orang lah dia akan cakap. Tapi orang yang mengkaji politik, mengkaji ilmu akademik, dia faham sejarah ni. Saintis Iran bantu sistem hacking. Tapi selepas itu saintis Iran hilang di mana? Di Mekah. Berapa ramai saintis Iran hilang di Mekah? Saya tak tahu, saya tak kata orang yang suka benda miracle dia kata Allah Ta'ala lesapkan lah kan. Orang yang politik dia kan kata Saudi yang bantu mereka hilang kan. Tak tahulah, saya tak tahu. Tapi itu sejarah, memang hilang. Okay. Sebab tuan-tuan, negara Islam ni kuat tak tuan-tuan? Nak compare kuat, kita tak kuat lah. Jet kita ada 14, jet Amerika ada 20,000. Sorry. Yes, 20,000 masuk dengan drone, masuk dengan helikopter semua. Okay. Saya lupa exact jumlah, tapi plus minus 20,000. Okay. Tank kita ada berapa? 80 kot. Tank mereka ada berapa puluh ribu. Nak lawan susah. Tetapi jet mereka laju-laju. Tapi kita kena ingat, kalau orang Islam tak jual minyak kat mereka, basikal lajak pun boleh potong jet mereka. Okay. Itu point dia. Kita stop jual minyak, tak boleh jalan jet mereka mahal macam mana pun. Sebab
Tuhan izinkan mereka nak buat teknologi canggih-canggih, tapi kunci dia ada pada orang Islam. Kita akan tanya, Ustaz, kenapa Tuhan izin? Macam izin Amerika jana ekonomi, Israel jana ekonomi, China kuat, Rusia kuat, pasal apa Ustaz? Orang Islam tak kuat. Tuan-tuan baca sirah Nabi Allah Ibrahim. Ketika mana penduduk kampung dia nak bakar Nabi Allah Ibrahim, apa mereka nak buat? Mereka nak bakar Nabi Ibrahim. Itu point dia, modus operandi. So apa mereka perlu buat? Mereka buka sijil wakaf. Siapa nak wakaf kayu api, siapa nak bagi duit untuk minyak gas, siapa nak sediakan tempat. Ini cerita dalam tafsir. Pasal api yang bila marak tu nanti, burung pun tak boleh terbang dekat atas sebab terlalu marak untuk nak lontar Nabi Ibrahim seorang. And yet Allah Ta'ala izinkan satu demi satu perancangan dia pun. Cari kayu api, jumpa tuan-tuan di padang pasir. Cari penggalak api macam minyak gas hari ni kan, dapat. Kumpul tentera untuk kutip semua kayu api, dapat. Orang Kedah kata pelekat api, orang KL cakap set up the fire. Dia nak set up api tu. Sekarang ada lighter, dulu susah, tapi Tuhan izinkan. Boleh tak Tuhan buat dia cucuh macam mana pun tak menyala api tu? Boleh. Sebab apa? Sebab dia pun nak bakar Nabi Ibrahim ni, tapi Tuhan bagi menyala tak? Tuhan izinkan menyala. Why God? Why? Kenapa Tuhan boleh buat macam tu? Sebab Tuhan nak suruh kita belajar hari ni. Mereka buat semua boleh. Sampai api tu naik boleh. Lontar Nabi Ibrahim masuk. Yes, masuk. Tetapi di dalamnya, ya nar kuni baridan wa salamat. Wahai api, jadilah sejuk dan selesa untuk Ibrahim. Walaupun orang kafir dah sangka Ibrahim masuk dalam fitnah dia, bakaran dia, dia sangka Ibrahim sedang menderita, rupanya Ibrahim sedang gembira dan sejahtera di dalamnya. Itulah akhir zaman. Kita disangka terperangkap dalam sistem dia. Facebook Yahudi buat, dia sangka kita boleh leka dengan Facebook dia, rupanya di dalamnya kita share kuliah.